Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati moderator pihak pengurusan Global Ihsan Malaysia, penaja Majlis Ilmu Tanpa Henti, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu di alam maya dan juga di alam nyata sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada hari ini, Khamis 10 Sya'ban 1447, bersamaan dengan 29 Januari 2026. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla, kita dah masuk tahun baru pun nak habis dah. Umur kita makin meningkat. InsyaAllah kesedaran sentiasa bertambah. Ilmu sentiasa dituntut. Amalan semakin meningkat, insyaAllah. Jadi Alhamdulillah, para pencinta ilmu sekalian, itulah cita-cita seorang hamba Allah. Setiap hari dan setiap masa, kita cuba mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan pelbagai perkara yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan nak, itulah yang kita buat. Sebab dunia ini bukan tempat tinggal tetapi tempat meninggal. Dunia ni bukan tempat tinggal tetapi tempat meninggal. Apa makna? Apa maksud dunia bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal? Bukan tempat tinggalnya tetap. Kita hanya di sini duduk buat sementara. Untuk apa? Untuk apa kita duduk? Untuk menambahkan ibadat kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, barulah kita dapat yang terbaik yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Kalau tidak, rugi kita. Rugi kita. Benda lain kita tak mampu nak buat banyak, tapi kita jangan tak buat yang kita mampu buat. Jadi perkara yang kita tak mampu buat, kita minta maaf dengan Allah. Tapi perkara yang kita mampu buat, kalau kita tak buat, kita rugi besar. Sebab apa? Peluang Allah Ta'ala beri, Allah anugerahkan peluang kepada kita, tapi kita tak ambil ataupun kita tak peduli. Kita kata itulah rugi besar yang kita takut. Kita kerugian di dunia, kita menyesal di akhirat yang tidak berguna-guna lagi. Yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam Al-Baghawi dan lain-lain, hadis ini, dan juga Ad-Darqutni dan lain-lain, sabda Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unu ma fiha. Dunia ni dikutuk, dilaknat, dan dilaknat sekali dengan barang-barang yang ada di atasnya. Maknanya dunia yang lara ni, yang tak berguna ni, tidak berfaedah kepada kita. Illa, Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut dalam hadis, illa zikrallah, kecuali orang yang sentiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang ni terkeluar daripada kutukan ataupun daripada dilaknat. Au mualliman, ataupun dia ni guru yang mengajar orang kepada kebaikan. Au muta'alliman, ataupun orang yang alim. Ataupun orang belajar, maaf. Jadi tiga kumpulan ini terkeluar daripada kelompok mal'un yang dilaknat. Jadi kita cuba nak usahakan supaya kita tidak masuk dalam geruk dunia godaannya yang sentiasa dikutuk, dilaknat, tapi kita nak duduk dalam kumpulan orang yang mendapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Itu yang sepatutnya. Itu yang sepatutnya. Jadi Alhamdulillah, hadis ini diriwayat oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lain. Kata muhaqqiq, dia kata dalam Sahih Al-Jami',
Riwayat dia hasan. An-dunya mal'unatun mal'unu ma fiha. Dunia itu dilaknat dan sekali-sekali barang-barang dalam dia dilaknat. Kecuali siapa? Al-alim, orang yang alim, yang sentiasa mengajar, mendidik manusia menjadi baik, wa muta'allim, dan orang belajar. Jadi mudah-mudahan kita dua termasuk di kalangan orang yang selamat daripada kutukan. Sebab apa? Ada guru, ada murid. Jadi kita ada guru, ada murid. Dua je kita atas dunia ni. Sama ada dia guru atau dia murid. Tak kira lah murid itu yang istiqamah. Apa ni istiqamah? Yang sentiasa duduk. Yang sentiasa duduk dalam keadaan aman damai. Ataupun istiqamah dengan makna dengan makna apa? Dengan makna sentiasa menuntut ilmu untuk meningkatkan kepahaman dan dalam hidup kita beragama yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, itu mukaddimah kita. Mukaddimah dipanggil mukaddimah motivasi untuk menguatkan semangat kita menuntut ilmu, belajar, menambahkan kepahaman, meningkatkan keimanan, menguatkan ibadat. Jadi alhamdulillah, buku yang saya usahakan terjemahannya ini, nama asal dia Mahasinul Islam, keindahan Islam. Kemudian kita terjemah dengan nama keindahan Islam. Islam itu indah di mana? Di saat sekarang ni, gerakan Islamfobia yang begitu dahsyat. Islamfobia yang begitu dahsyat. Sampai peringkat sahabat saya di Jepun, kita sekarang ni nak ambil ad-din yusrun. Agama itu mudah. Jadi kita nak suruh nampak Islam tu simple je, mudah. Tak adalah susah-susah. Tak. Nabi pun sebut dalam hadis, di antara keistimewaan umat ini, apa dia? Di mana kita dapat waktu solat, kita solat je. Atas bumi mana-mana pun. Jadi kita, sahabat-sahabat kita dah mula solat, di mana saja mereka tak jumpa tempat. Di airport, kita solat di airport. Di pasar raya, kita ambil satu sudut ruang, kita solat. Kalau kita travel di tengah jalan, jauh-jauh, kita berhenti tepi jalan contohnya, kita solat di tepi jalan. Kalau ada tikar, bawa tikar. Tiba-tiba, geng-geng Islamfobia mengatakan bahawa ini satu perbuatan yang tidak bermoral. Ini di Jepun ini. Dia cuba kita nak tunjukkan Islam itu indahnya, Islam itu mudah. Ad-din yusrun. Islam itu mudah. Tapi geng-geng anti-Islam, yang dia panggil Islamfobia ni, dia guna hujah ni nak mengatakan Islam itu mengacau. Tidak elok. Bila kita kempen nak beli tanah kubur, dia kata kita nak mengotorkan udara Jepun. Masya Allah, tabarakallah. Jadi para jemaah sekalian, kan itu bagi ana lah. Bukan sebab kita kempen kerana buku ni saya terjemah. Kita kempen sebab buku ni perlu diterjemahkan ke dalam masyarakat. Perlu diturunkan kepahamannya kepada masyarakat, supaya masyarakat boleh faham Islam itu indah dari semua sudut. Ini kita baru, yang siri yang kita belajar ni, alhamdulillah siri yang lepas, kita dah bincang tentang keindahan Islam dalam bab puasa. Ada 7 keindahan, dan insya-Allah sambungan kita pada hari ini juga, keindahan Islam dalam bab ibadat haji, termasuklah umrah. Jadi kita dah tak lama lagi ni orang akan bekerja-kerja pergi umrah untuk umrah Ramadan yang mempunyai kelebihan yang besar. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umrah pada bulan Ramadan, pahala dia sekali dengan haji. Wa fi riwayatin hajjatan ma'i. Haji bersama dengan aku. Bukan haji biasa-biasa. Haji bersama dengan Nabi SAW. Siapa tak nak pergi haji sekali dengan Nabi? Nabi sudah wafat, tapi pahala tu, pahala hajjatan ma'i, haji bersama dengan aku. Masya Allah, tabarakallah. Kita kata ini satu kelebihan, keindahan yang begitu besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi peluang yang ada ini jangan lepaskan. Kemudian kita nak pergi haji sungguh yang lepas haji tu mungkin melalui jalan yang agak berliku sekarang ni, sebab ada kota, ada pemeriksaan kesihatan, ada macam-macam lagi
dia punya birokrasi yang dibuat oleh pihak penguasa di Malaysia dan juga di Tanah Suci. Jadi alhamdulillah orang yang dapat panggilan haji, ambillah peluang ini. Rebutlah peluang ini, jangan disia-siakan peluang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Siapa dia sia-sia, bermakna dialah manusia yang rugi, sebab Allah dah beri peluang, engkau tak ambil, tak gunakan peluang yang ada dengan sebaik mungkin dan seelok mungkin. Rugi. Rugi besar. Baik, para jemaah sekalian, sambungnya kita perbincangan di muka surat 91, keindahan Islam dalam ibadat. Apa dia tajuk kita? Ibadat yang kita nak bincang ni, haji. Termasuklah umrah. Haji dan umrahnya sekali. Kan? Jadi musim ni orang nak sambut Ramadan, orang nak pergi haji. InsyaAllah anak sendiri, pada tahun ni kita ada buat satu perancangan yang elok, kita nak pergi sambut Ramadan di Makkah Al-Mukarramah. Supaya apa? Kita nak dapat umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umrah di bulan Ramadan mendapat pahala haji. Allahu Akbar. Jadi kalau kita pergi umrah, mari siapa yang nak ikut, jom kita bersama. Peluang masih ada. Tuan-tuan kata, tak sempat dah Ustaz. Pergi sempat lagi, banyak lagi peluang yang kita ada. Alhamdulillah. Dia tak syarat awal Ramadan ke akhir Ramadan, tapi akhir Ramadan sangat mencabar. Sebab apa? Kenapa kita kata akhir Ramadan sangat mencabar? Sebab akhir Ramadan, mahal dia punya package. Dia punya tiket sudah mahal, hotel pun mahal. Jadi kita pergi awal-awal lagi. Kenapa kita nak pergi kemudian? Nah, masa kita ada awal, kenapa nak pergi kemudian? Orang nak pergi awal, jangan pergi kemudian. Alhamdulillah para jemaah sekalian, itu peluang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, insya-Allah. Baik. Kita tengok di muka surat 91. Ibadat yang keempat, keindahannya haji al-hajj wal umrah. Haji dan umrah, dua-dua sekali. Kita definisi, kalau kata umrah maknanya ziarah. Umrah dengan makna ziarah. Kalau haji dengan makna satu qasad, niat nak menuju satu tempat. Umrah pun kena qasad juga, betul. Tapi dia hanya sekejap je. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan yang pandai travel ni, sekarang ni Saudi dah buat dah. Dia panggil umrah transit. Contohnya kita beli flight, kita beli flight hari ni Khamis. Esok Jumaat, jadi kita pergi umrah malam ni. Besok solat Jumaat. Lepas solat Jumaat, kita ambil flight malam balik. Okey je, dipanggil umrah transit. Tak payah pakai hotel. Tak payah sewa hotel lah. Pakai pergi duduk Masjid Haram je. Pakai duduk Masjid Haram, bawa beg satu, yang kita pergi pakai ihram. Dalam beg kita tu ada pakaian. Habis ada jubah selat, ada seluar, ada singlet, ada kopiah. Alhamdulillah. Kalau tak bawa alat-alat pun tak apa. Kita beli ya. Kedai jubah di Mekah banyak. Harga pun murah. Jubahnya cantik. Jadi sekarang ni itu nama dia umrah, nama dia ziarah. Umrah makna ziarah sekejap. Engkau pergi 2 jam, tawaf, sa'i, tahallul, cukur atau gunting, balik. Cukup. Itu nama dia umrah. Sebab itulah kalau bahasa dalam sudut bahasa, al-umrah bermakna az-ziarah. Makna ziarah. Umrah dengan makna ziarah. Kalau haji dengan makna qasad, menuju ke suatu tempat. Hajjul baiti. Fahujju. Pergi. Itu beza haji. Sebab haji ni minima paling kurang kita kena ada 5 hari. 5 hari. Mana hari 8 tarwiyah, hari 9 wukuf, hari 10 hari Mina, hari 11 hari Qar, hari 12 nafar awal, boleh balik. 5 hari je. Kalau kita ada jet sendiri contohnya, kita pergi 5 hari je. Kita pergi hari 8, sampai parking kat Jeddah tu, airport. Kita pergi masuk tawaf qudum, langsung ke Arafah. Langsung ke Mina untuk hari tarwiyah, hari 9 pergi Arafah, hari 10 kita melontar, bercukur, sembelih korban, tawaf dan sa'i haji. Hari 11 kita rehat seketika, dia panggil Yaumul Qar. Hari 12 jom kita melontar,
Nafar awal, balik. Hari 13 sempat lagi, korban sekali lagi di Malaysia. Sebenarnya korban sekali lagi di Malaysia sebab kita dah balik ke Malaysia. 5 hari je haji. 5 hari je. Ataupun kalau nak nafal sani, 6 hari. Yang penting, minimal orang boleh buat haji, orang-orang yang paling sibuk dalam dunia ni, 5 hari. 4 hari pun boleh. Terus bagi hari Arafah. Hari Arafah masuk terus Arafah. Tapi nampak sangatlah, kita ni nampak sangat orang panggil tak ikut manasik route yang dibuat oleh baginda Nabi SAW. Kira route kita je. Sibuk setara mana pun kita, akhirnya diusung oleh orang je. Kita ni sibuk setakat mana pun, akhirnya diusung oleh orang. Tuan-tuan jangan duduk rasa besar kepala sangat dah datang dengan dunia ni. Oh, saya sibuk lah, busy lah. Awak busy ke sibuk, harta yang awak cari tu akhirnya jadi hak orang je. Bukan hak kita pun. Jadi kita berilah masa kita untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, berilah masa untuk kita bermunajat, bersimpuh di hadapan Allah, di mana di bumi bertuah Arafah, ya al-hajju Arafah, haji itu berada di bumi Arafah. Baik, itu dari sudut definisi. Itu baru definisi. Sekarang ni kita masuk kepada ta'rif dari sudut syarak. Ta'rif dari sudut syarak, apa dia? Haji dari sudut syarak iaitulah nama bagi amalan khusus. Nama bagi amalan khusus atau niat menuju ke Baitullahil Haram dan tempat-tempat manasik. Manasik itu tempat-tempat ibadat. Apa dia? Arafah, Muzdalifah, Mina, itu dia panggil manasik. Manasik mana tempat mengerjakan haji. Orang tak pergi dah lain tu. Itu je tempat dia ya. Kaabah, Arafah, Muzdalifah, Mina, itu ya. Kalau kita ekstra kesempurnaan lagi, ekstra ya ni. Kalau tak pergi pun tak apa. Masjid Nabi SAW selepas haji. Itu dia panggil perjalanan saja. Kalau kita andai kata orang ni tak sempat nak pergi Madinah, sah tak sah haji dia? Naam, la haraja, tidak jadi masalah. Tapi menjadi adat kebiasaan dari sudut kejiwaan seorang Muslim, dia nak kembarlah baina al-haramaini syarifain, antara dua tanah haram. Walaupun kita pergi satu malam di Madinah, ataupun tak sempat bermalam pun tak apa, kita naik train laju, pergi pagi, sampai di Madinah, salat duha, sempat salat zuhur dengan asar, ziarah makam Nabi SAW. Kalau sempat kita pergi ziarah perkuburan Baqi', kalau sempat lagi pergi solat di Masjid Quba, sempat lagi pergi salam kepada syuhada Uhud, jom naik kereta api, pusing balik ke Mekah, tak ada masalah. Pusing balik ke Jeddah sebab kita punya flight duduk di Jeddah. Contohnya. Cukup. Alhamdulillah, itu masa yang cukup. Tapi tuan-tuan kena ingat, satu kaedah yang dibuat, haji makin pendek, makin banyak kos. Kos menaik haji tu. Lagi lama, yang orang pergi 50 hari, 45 hari tu, kos B40, berapa belah ribu ya? 13-14 ribu ya. Dapat subsidi kerajaan tabung haji. Kan? Tapi haji yang VIP ni, VIP 5-6 hari, 10 hari ni, ini yang paling mahal sekali. Jadi itu pelik. Kita kata, patutnya makin lama, makin murah lah. Makin mahal lah kan sebab kita duduk banyak hari. Tak, makin lama, makin murah. Makin pendek, makin mahal. Dia punya haji ni terbalik dia punya kaifiat dia. Tak apalah, orang yang ada duit, yang ada rezeki dipersilakan pergi, nak pergi berapa hari, yang penting tak kurang daripada 5 hari yang telah kita bincangkan tadi, insya-Allah. Baiklah. Haji iaitulah menuju ke Baitullahil Haram dan tempat-tempat ibadat dipanggil manasik haji dengan amalan yang tertentu. Apa dia amalan itu? Tawaf, sa'i, melontar, mabit. Itu dia panggil amalan tertentu. Iaitu ibadat haji yang telah termaklum. Jadi mudahlah. Definisi dia mudah, dia tak nak cakap panjang. Ada juga ulama mentarifkan haji dengan qasad, niat menuju ke Baitullahil Haram, pada masa tertentu. Sebab dia kata bulan haji ni hanya 3 bulan. Al-hajju ashhurum ma'lumat, bermula daripada 1 Syawal, full Zulqa'dah, Ashrum min Zulhijjah, sehingga pagi subuh 10 Zulhijjah. Itu je waktu boleh niat haji. Pada tu tak jadi haji. Kalau kita pergi lah ni, pergi Ramadan ni, saya nak niat haji, tak jadi, tak balik. Dia tak boleh nak install niat tu.
Sebab bukan masa dia. Masa dia bermulanya niat haji ketika awal Syawal. 1 Syawal, nawaitul hajjah. Awak kena dalam ihram berapa bulan? 2 bulan 10 hari. Okeylah. Dah. Jadi sahabat-sahabat kita orang India tu pakai ihram sentiasa. Jadi orang tu okey je boleh hidup pun. Kalau kita nak kira lah. Tapi dah tak biasa. Kena 3 hari pakai ihram tu payah. Macam-macam dia punya bunyi lah. Nah, kita nak kata apa? Itu suasana kebiasaan. Jadi dengan niat yang mengerjakan ibadat haji, wukuf, sa'i, tawaf di Arafah dan lain-lain lagi lah. Haji adalah salah satu daripada rukun Islam, binaannya yang agung dan tiangnya yang kelima. Tonggak dia yang kelima. Salah satu daripada rukun yang wajib dengan dalil yang jelas daripada Al-Quran dan As-Sunnah dan juga ijma' ulama' mana sepakat ulama' Islam mengatakan haji itu wajib bukan sunat. Haji itu wajib bukan sunat. Siapa kata sunat tak jadi dia orang tu. Ingat molek dah. Haji itu wajib. Nah. Ia adalah fardu ain. Fardu ain ni mana wajib individu. Tidak kata satu family, ayah dengan mak pergi, anak-anak okey. No. Wajib aini artinya wajib individu. Setiap orang yang mukallaf ni mana orang yang cukup akal, sempurna akal, baligh, yang mampu, istita'ah, ada kemampuan dari sudut fizikalnya, ada kemampuan dari sudut keuangannya, ada kemampuan dari sudut kotanya, ada kemampuan dari sudut keselamatannya. Maka orang ni wajib dihaji. Kalau kita ada duit, ada kota, tapi jalan tak selamat, tak wajib. Jalan selamat macam sekarang ni, flight banyak, duit tak ada, tak wajib. Jadi haji ni Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Al-Karim, dalilnya sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Mengerjakan haji adalah kewajipan manusia terhadap Allah, iaitu bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Sesiapa yang mengingkari kewajipan haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu daripada semesta alam ini. Jadi siapa dia tak pergi haji kerana sombong, dia ada harta, dia ada kemampuan, ada keuangan, ada kapal terbang pun dia ada, tapi tak mau haji. Selis, sombong, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Tuhan kata aku tak perlu pada kamu. Aku buat fardu haji untuk kamu, bukan untuk Allah. Allah nak beri keampunan kepada kita, Allah nak beri pahala yang banyak kepada kita, tiba-tiba kita sombong, tak mau pergi, bukan salah Tuhan, salah awak. Jadi ingat molek, nah. Allahu akbar. Apa boleh buat? Jadi kita kata itu nas daripada Quran tentang haji. Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahawa haji itu wajib kerana Allah berfirman walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Ala dalam ayat ini bermaksud kewajipan ke atas manusia. Allah Ta'ala memperwajibkan ke atas hambanya yang beriman, manusia yang beriman, yang ada kemampuan, hajjul bait, haji ke Baitullahil Haram. Kata Syekh Ibnu Al-Arabi. Ibnu Al-Arabi ada alif lam lah. Ada seorang lagi Ibnu Arabi tanpa alif lam, itu lain. Itu ulama tasawuf yang banyak kontroversi dia tu. Kita tak nukilnya dia. Yang kita nukil ni Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, seorang ulama hadis dan juga ulama tafsir. Alhamdulillah, ulama fiqh sekali. Dia kata setelah menyebut ayat ini, dia kata apa? Ulama kami berkata, ini adalah satu penekanan ucapan yang paling tegas yang digunakan oleh orang Arab apabila mahu menjadikan sesuatu itu wajib.
Itu bahasa Arab. Mana bila dia nak perwajibkan satu benda, dia kata ala. Apabila orang Arab kata bagi orang itu atas aku, alayya, alayya, mana ke atas aku, itu tanggungjawab. Wajib. Itu adalah ucapan yang kuat penekanannya. Ulama kami berkata Allah menggunakan satu penekanan ucapan yang paling tegas untuk menunjukkan kewajipan haji sebagai menunjukkan kebesaran kedudukan haji di sisi syariat Islam. Alhamdulillah. Tamaklah dalil daripada Al-Quranul Karim. Jadi tengok muka surat 92. Muka surat 92 kita pergi kepada dalil daripada sunnah. Dalil daripada as-sunnah. Sunnah Nabi SAW. Ada 2 hadis yang dinukilkan. Banyak lagi hadis, tapi kalau nak ambil semua, panjanglah kitab kita. Kita nak isbatkan, nak takrirkan bahawa ini haji ini wajib. Haji ini wajib. Itu dia. Haji ini satu perkara yang wajib, bukan perkara yang main-main. Itu dia panggil haji itu wajib. Baik. Jadi para jemaah sekalian, sabda Nabi SAW, ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Nabi bersabda, hei sahabat-sahabat semua, Allah Ta'ala telah fardukan ke atas kamu mengerjakan haji, fahujju, pergilah kamu mengerjakan haji. Pakat pergi belakang. Faqala rajulun, bangun seorang laki-laki, diceritakan dalam hadis, dalam riwayat lain, menamakan sahabat ini Al-Aqra. Tulis, Al-Aqra. Al-Aqra bin Habis. Al-Aqra bin Habis. Maknanya nama dia. Bukan habis-habis. Bahasa Melayu dah ni. Nama orang Habisun. Aqra bin Habis, dia bertanya, Akulla amin ya Rasulullah. Rasulullah, tiap tahun ke kita kena pergi haji? Tiap tahun ke kita kena pergi haji? Fasa kata, Nabi kita diam, tak jawab. Hatta qalaha salasan, dia ulang 3 kali. Afi kulli am, afi kulli am. Tiap tak. Nabi kita merah muka dia. Biasa Nabi ni, kalau orang kacau soalan-soalan yang memberatkan, Nabi kita berubah muka. Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam. Lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum. Kalau kata ya, wajiblah setiap tahun, kamu tak akan mampu nak pergi. Satu mampu segi keuangan, satu lagi mampu tempat. Tempat kita bukan boleh menampung semua. Seluruh dunia boleh datang, haji tak boleh. Nah, semua tak boleh datang. Jadi macam mana kita nak buat? Nabi kata, lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tu. Kalau aku kata ya, kamu kena pergi haji semua, kamu tak mampu. Summa qala, kemudian Nabi kita bersabda, menegur sahabat tadi, zaruni ma taraktukum. Jangan duk tanya yang benda aku tak cerita. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Binasanya orang dulu dengan sebab banyak bertanya kepada nabi-nabi mereka, kemudian mereka menyalahi arahan. Dia tanya banyak, tanya, tak buat. Dia tanya kuat, buatnya tidak. Maka itu dia panggil manusia yang tidak baik. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu min mastata'tum. Kalau aku suruh apa-apa, buatlah setakat mana yang kamu mampu. Wa idza nahaitukum an syai'in fad'u. Kalau aku larang, tinggalkanlah. Jangan duduk keluk-kelik, cari jalan, main nak buat juga. Hadzal hadis rawahu Muslim. Ini hadis yang pertama yang menunjukkan bahawa haji itu di atas orang yang mampu hanya sekali seumur hidup. Alhamdulillah. Yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan sebuah hadis Jibril yang panjang. Hadis Jibril yang panjang ketika dia datang untuk mengajar manusia tentang agama mereka. Dia tanya Nabi SAW, mal Islam? Wahai Rasulullah, apakah Islam? Baginda Nabi menjawab, al-Islamu an ta'budallah wa la tusyrika bihi syai'a. Kamu sembah Allah, jangan syirik pada Allah Ta'ala. Wa tuqimas salata al-maktubah. Kamu dirikan salat yang difardukan. Wa tu'tiyaz zakat al-mafrudah. Tunaikan zakat yang difardukan. Wa tasuma Ramadan. Kamu puasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Mengerjakan haji
kalau kamu mampu untuk melaksanakannya. Hadal hadis rawahul Bukhari. Alhamdulillah. Dua hadis, banyak lagi hadis, bunyal Islamu ala khams, panjanglah hadis. Jadi tak perlu kita panjang-panjang, yang kita sekarang sudah yakin dengan dalil. Jadi menariknya kita ni setiap perkara kita bawa dalil. Jadi jangan pula ada orang cakap, oh apalah ustaz-ustaz ni asyik dalil je. Nah, tak. Ada setengah orang kata kita jangan ajar masyarakat bermain dengan dalil. Kita tidak ajar masyarakat. Dengar tuan-tuan, saya tak ajar masyarakat bermain dengan dalil. Saya nak ajar masyarakat memahami dalil. Itu baru betul. Ni dia marah, dia kata kita ajar orang bermain dengan dalil. Apa mainnya? Kita nak faham dalil, nak faham apa yang diperintah oleh Allah kepada kita. Bukan kita nak main. Tuan-tuan kena faham. Bermain lain, bermain-main dengan dalil itu lain. Macam orang main yang sebuah negeri, bapak tu dia kahwin berapa orang gitu? 9 orang kahwin kan? Itu dia main dengan dalil. Dia kata, dalam Quran kata, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna. 2, wasulasa, 3, waruba, 4. Jadi 2, 3, 4, 9 orang. Dia kahwin 9 orang, dia kata itu dalil daripada Quran. Itu orang main dengan dalil. Kita nak memahami dalil. Berbeza di antara dua cara, watak, metod pengajaran orang yang nak berdalil dengan orang yang nak bermain dengan dalil. Jangan. Yang ketiga, dalil ijma', mana sepakat ulama Islam tentang kewajipan kefarduan haji. Para ulama telah ijma', mana sepakat bahawa haji adalah fardu yang wajib ke atas muslim yang aqil, baligh, berakal dan cukup umur, serta mampu sekali seumur hidup. Sekali ya seumur hidup. Persetujuan ijma' ini dicapai berpandukan nas Al-Quran dan hadis yang mewajibkannya. Jadi dia setiap hukum ni kalau sudah ijma', power dia punya, mantap dia punya kewajipannya. Payah tak boleh nak pertikai. Ijma' ini telah dinukilkan oleh beberapa orang ulama yang mu'tabar. Haji adalah satu hijrah kepada Allah sebagai menyambut seruannya. Ia adalah satu musim yang berulang setiap tahun, yang mana orang Islam berkumpul setiap tahun dengan hubungan yang paling suci untuk menyaksikan kelebihan yang disediakan bagi mereka di tempat yang paling suci dan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, iaitulah dia panggil tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan juga di bumi Arafah, Muzdalifah dan Mina. Kalau orang penimpal kata suci apa Mina, banyak tanda kena beratur, tapah banyak, itu sampah awak buat. Kita bukan kira sampah, kita kira asal bumi itu. Ardun muqaddasatun. Itu dipanggil bumi suci. Tapi bumi suci, dia tidak menyucikan orang macam mesin basuh automatik. Tak, awak kena basuh manual. Masuk manual maknanya bila kita pergi, kita kena usahakan jadi orang yang terbaik. Dengan banyak solatnya, banyak istighfarnya, banyak minta ampun. Barulah jadi orang itu orang yang suci. Kalau kata, aku pergi suci, no, itu bukan mesin basuh. Ingat molek dah. Tanah haram ni bukan mesin basuh automatik. Mana kita letak kain itu keluar kering. No. Kita kena basuh. Cuma tempat nak membasuh tu disediakan. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita nak masuk kepada mahasinul hajj. Keindahan, kelebihan, keistimewaan haji yang agung ini ada beberapa perkara dalam kitab kita, dalam buku kita ni, insyaAllah. Tuan-tuan yang baru ikut, muka surah 93. Muka surah 93, insyaAllah kita usahakan, banyak juga ni. Tak apa, kita usahakan tamatkan dia. Keindahan yang pertama, mengesahkan Allah Azza wa Jalla dan mengikhlaskan ibadat hanya kepada Allah tanpa sekutu baginya. Jadi orang nak haji ni kena tauhid kepada Allah Azza wa Jalla banyak-banyak. Kita pergi Mekah bukan pergi sembah batu. Ni ada ni apa nama orang yang Hindu tu, dia buat konon-kononnya orang Islam ni macam dia juga. Dia sembah apa ni, sembah dia punya berhala, kita pergi sembah batu kat Mekah. No, berbeza jauh, jangan ada main-main. Tak sama sekali. Kita batu Kaabah itu bukan sembah, itu mercu tanda kesatuan ummah di seluruh dunia kena ngadak ke arah itu. Aynama tuwallu fasamma wajhullah. Fa walli wajhaka syatral masjidil haram. Kamu hadap muka kamu ke arah Masjid Haram. Itu yang sepatutnya. Itu yang sepatutnya.
Jadi kita kena tauhid Allah Ta'ala secara perkataan, perbuatan, dan kepercayaan. Ibadat ini dari awal sehingga akhirnya. Sebagaimana ibadat-ibadat lain adalah bertujuan untuk mencapai matlamat yang agung ini. Oleh sebab itulah ibadat ini bermula dan dibuka dengan kalimah tauhid. Dia panggil at-talbiyah. Selesai je kita, selesai je kita niat labbaik hajjan, terus kita baca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maksud dianya, aku sambut seruamu ya Allah, aku sambut seruamu ya Allah, aku sambut seruamu ya Allah, aku datang menyahut seruamu ya Allah, tiada sekutu bagimu. Aku sambut seruamu ya Allah, sungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan adalah milikmu, la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Ini dia panggil declare seruan tauhid kepada Allah semata-mata apabila kita bertalbiyah. Firman Allah Ta'ala yang menceritakan tentang kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa iz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami tentukan bagi Nabi Ibrahim tempat tapak Baitullah. Maknanya bila Nabi Ibrahim datang ke Mekah bawa anak dia Ismail, Allah tunjuk tapak Kaabah ni di sini. Dengan mengatakan, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang yang tawaf, dan orang yang beribadat, dan orang yang rukuk dan sujud. Surah Al-Hajj ayat 26. Jadi Allah Ta'ala tegaskan Nabi Ibrahim, la tusyrik bi syai'a. Membuat rumah ini untuk mercu tanda, tempat tanda orang ibadat kepada Allah Ta'ala, bukan tempat mari duduk sembah-sembah, syirik, tidak. Itu yang pertama, i'lanut tauhid, i'lan at-tauhid. Kelebihan yang kedua, haji juga bermatlamat untuk menguatkan ingatan kita terhadap Allah Azza wa Jalla, untuk merasai dengan seluruh jiwa, hati dan perasaan. Seluruh jiwa, hati dan perasaan. Firman Allah Ta'ala, liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Supaya mereka menyaksikan pelbagai manfaat bagi mereka. Dan juga supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Surah Al-Hajj ayat 28. Ulama tafsir kata, manafi' di sini duniawi wa ukhrawi. Kita akan dapat dua manfaat kalau pergi haji. Manfaat dunia, kita boleh tengok orang, boleh kenal orang. Bagi orang yang ahli-ahli bisnes, boleh sebar-sebarkan kad bisnes dia lah, bagi-bagi kad. Boleh. Saya ada gini, saya di Malaysia, kita ada projek gini, awak di mana? Melabur di Afrika, melabur di mana saja. Itu peluang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Manafi' duniawi dan juga manfaat ukhrawi, sudah tentu lebih besar lagi yang kita nak manfaat akhirat, iaitulah kita dapat keampunan Allah Azza wa Jalla, keampunan Allah Azza wa Jalla, haji yang mabrur, alhamdulillah. Dan kita kena banyak zikir. Bunga haji ini zikir, talbiyah dan berzikir pada Allah SWT. Tak banyak saja. Duduk mana pun Arafah berzikir, duduk Muzdalifah zikir, duduk di Mina berzikir. Dan firman Allah Ta'ala, فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, yani kita selesai daripada wukuf pada hari 9 Zulhijjah tu, dah maghrib, kita pun berangkat ke mana? Berzikirlah kepada Allah di Al-Mash'aril Haram di Muzdalifah. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana Dia telah memberikan petunjuk kepada kamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu adalah daripada golongan orang yang sesat, tak tahu jalan.
Kita sebelum kita dapat hidayah petunjuk Islam, kita dalam keadaan terumbang-ambing, tak tahu nak gimana. Alhamdulillah Allah Ta'ala hidayahkan kita jalan yang baik. Alhamdulillah. Surah Al-Baqarah ayat 198. Dan firman Allah Ta'ala lagi, wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah pada hari-hari yang berbilang, iaitu hari-hari tasyrik, hari 11, 12, dan 13. Ayat ini dalam surah Al-Baqarah 203. Dan dalam firman Allah Ta'ala lagi, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهِ. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadat hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Ingat ni, ayat ni Baqarah 200. Semua ayat-ayat di atas dan yang selainnya, selain daripadanya, menunjukkan bahawa mengingati Allah adalah salah satu daripada matlamat ibadat haji. Jadi kita kena banyak. Jangan duduk habis masa benda-benda lah. Ni berjalan sana sini, orang panggil berderak, orang Kelantan kata berderak sana sini. Lah, kita habiskan masa kita dengan zikir pada Allah Ta'ala. Sebab itulah orang pergi haji dengan saya coba bimbing. Berzikir pagi, petang, kita minta dia orang baca Quran, kalau boleh khatam Quran di Mekah, khatam Quran di Arafah, khatam Quran di Madinah. Masa kita dah free untuk ibadat. Kalau di rumah ni, ibu-ibu yang di rumah ni sibuk dengan anak, sibuk dengan jaga suami, sibuk dengan pakai makanan dan masak. Ni kita di Mekah, masak catering sudah siap. Suami pun ada duduk bilik lain, kita bilik lain, contohnya bagi orang yang pergi package biasa. Ataupun berdua pun tak sibuk sangat lah. Bolehlah nak tumpukan kepada ibadat itu. Masya Allah, tabarakallah. Terdapat beberapa hadis yang menyebut tentang matlamat ini dengan jelas. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilat tawafu was-sa'yu bainas safa wal marwah wa ramyul jimar liiqamati zikrillah azza wa jalla." Sesungguhnya melakukan tawaf di keliling Baitullah, sa'i di antara Safa dan Marwah, serta melontar di jamrah adalah untuk mengingati Allah azza wa jalla. Sambil berjalan kita bertakbir, kalau belum melontar, belum buka ihram, kita bertalbiyah. Maknanya semua pergerakan kita zikir, talbiyah, ingat kepada Allah azza wa jalla, itu perjalanan haji. Riwayat Abu Daud At-Tirmizi dengan sanad yang baik. Alhamdulillah. Yang ketiga, faedah haji yang ketiga. Faedah haji yang ketiga, haji juga menolong seseorang Muslim untuk beristiqamah. Menolong seorang Muslim untuk beristiqamah, tetap teguh atas ketaatan, melawan hawa nafsu, dan memilih keredaan Allah Azza wa Jalla dengan mengatasi hawa nafsu dan kesenangan yang lain. Ia juga meneguhkan ketakwaan dalam hati, serta membaiki dan mensucikannya daripada rasa syak dan ragu-ragu, serta mengalahkan syahwat. Jadi kita banyak pantang. Bila kita dah berihram, nak potong kuku tak boleh, nak cabut misai tak boleh, bulu hidung pun tak boleh cabut, apa benda. Jadi hak dalam tubuh kita terkawal. Kita nafsu kita dikawal. Isteri sebelah nak cuik-cuik bini pun tak boleh. Tengok je boleh. Kata orang nak mengorak dengan bini pun tidak dibenarkan. Apalagi dengan orang lain. Firman Allah Ta'ala, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Al-Hajju ashhurum ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Tadi kita dah sebutkan. Bermula daripada 1 Syawal, Zulqa'dah sehingga subuh 10 Zulhijjah. Sesiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas. Apa makna rafas? La rafasa. Tak boleh melakukan hubungan kelamin atau berbincang mengenai seks dengan, walaupun dengan isteri sendiri. Dan berbuat fasik, kejahatan, berkelahi dengan orang, maki orang, dan sumpah seranah, mengumpat orang, ambil orang, semua tak. Dan jidal, wala jidal, tak boleh berbantah-bantah dalam masa mengerjakan haji. Apa yang kamu kerjakan daripada kebaikan, Allah mengetahuinya. Berbekallah, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa,
dan bertakwalah kepadaku wahai orang yang berakal. Jadi dalam ayat ini Allah Taala letak pada kita 3 perkara. La rafasa wala fusuqa wala jidal. Jadi bila pergi haji, kebanyakan majoriti jemaah haji dia berpisah suami isteri. Maka di sini lah ujian. Berpuluh tahun dia tidur dengan bini dia, tiba-tiba pakcik sebelah ni pula kuat mendekuk kerok ayah tak nak tidur dah. Itu yang kacau tu. Setengah-setengah pakcik ni tua dah. Asyik dia buka pintu bilik isteri dia. Dalam bilik isteri dia tu ramai orang wanita. Isteri orang lain, kau jangan buat pasal. Ana banyak tahun bila kita bawa jemaah haji kena marah dengan muslimat. Dia kata, Ustaz, Abu Anas bagi amaran kepada jemaah laki-laki tu, mari buka pintu wanita ni. Bila kita tanya-tanya dia tu, Ustaz, saya ni 2 minggu kat rumah tidur seorang je. Nenek dia, opah dia tidur dengan cucu. Saya tak cari pun dia. Bangun pukul 3 pagi tahajud. Tapi duduk kat sini tak boleh pula dah. Tak boleh tak tengok dia. Walaupun makcik tu dah kecut dah, kata orang dah. Senyum dengan menangis lebih kurang. Ya bertukar dah. Tapi sayang pula. Itu Allah Ta'ala uji. Bila berpisah kena uji. Sebab tu sekali-sekala suami-suami digalakkan pergi iktikaf di masjid tu. Pergi tidur ni. 10 akhir Ramadan tidur di masjid belaka. Biar bini rasa rindu kepada suami. Suami pun ingat kepada yang ni tak mas. Asyik duduk tidur kat rumah juga dah. Ini dia panggil ilmu haji. Walau fusuk jangan buat benda tak baik. Kita tempat orang ramai ni lah tempat kita nak berkelahi nak apa ya. Wala jidah jangan mudah nak berbantah. Bas lambat datang ke, makanan tak cukup ke, asyik nak berkelahi ya. Itu rusak haji awak. Ingat balik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a kayauma waladatu ummuhu. Sesiapa yang menunaikan haji di Baitullah dan tidak melakukan rafas di mana? Melakukan hubungan kelamin atau berbincang mengenainya dan tidak melakukan perkara fasik. Tadilah perkara yang jahat tadi. Dia akan kembali selepas haji daripada suci daripada segala dosa seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Bersih orang pergi haji ni daripada dosa-dosa yang lepas. Kita kata Alhamdulillah. Pergilah haji dengan hati yang sejahtera. Hadzal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Yang keempat, kelebihan haji yang keempat. Haji menyatukan umat Islam, menguatkan persaudaraan seagama dan membuang segala perpecahan dan perbezaan. Alhamdulillah. Patutnya begitulah kita umat Islam ni satu je. Jemaah haji ni. Kan? Allah Ta'ala firman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajipan manusia terhadap Allah, iaitu bagi orang yang mampu melakukan perjalanan. Jadi, kita mampu, kita pergi. Surah Al-Imran ayat 97. Lafaz manusia lillahi 'alan nas. Dia tak kata 'alal mu'min, 'alan nas. Lafaz manusia an-nas digunakan sebagai simbol penyatuan. Mu manusia, aku manusia. Engkau kaya, aku miskin, sama ya. Kita manusia. Engkau orang besar, orang kecil, sama. Pakaian kita ihram pun sama. Putih macam kain kafan belaka. Perkataan lafaz ini disebut berulang kali. Sebagaimana firman Allah, wa azzim fin nasi bil haji. Bagi tahu kepada manusia, mari haji. Jadi berbeza. Ayat lain, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum. Hei orang beriman, diperdu ke atas kamu puasa. Tapi dalam bahaji, ala nas. Hei manusia. Sebab apa? Sebab kita berkumpul dengan semua jenis manusia yang ada atas dunia. Mari daripada Afrika, mari daripada Eropah, mari daripada Jepun, mari daripada Timur, daripada Barat. Berkumpul di satu tempat. Manusia. Tengok bahasa Al-Quran. Ini dia panggil ayat tadabbur. Allah Ta'ala tadabbur kepada kita. Walillahi ala nas. Hei manusia. Masya Allah. Tabarakallah. Sangat besar. Jadi surah Al-Hajj ayat 27. Ini adalah kerana ibadah haji mengandungi asas utama Islam, iaitu tauhid, dan syarat untuk melakukannya mestilah seseorang itu telah beriman kepada Allah. Dengan itu, menunaikan haji berarti menjunjung agama, maka ia ditujukan kepada manusia seluruhnya. Perkataan ini diulang sekali lagi untuk menekankan maksud sebut dalam firman Allah, wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'akifu fihi wal bad wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min azabin alim. Masjid haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia. Tengok. Ja'alnahu lin-nas. Ja'alnahu lin-nas. Kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun yang di padang pasir, yang datang jauh. Dan sesiapa yang bermaksud untuk melakukan kejahatan dalam tanah haram,
Baru niat nak buat. Bukan buat lagi, baru niat nak buat. Dengan melakukan kezaliman, nescaya kami akan rasakan kepadanya sebahagian seksa yang pedih. Maknanya dosa di masjid haram ni dengan niat. Tempat lain kalau kita baru niat nak buat tak jadi. Selagi tak niat, tak buat. Tapi di tanah haram, niat je dikira berdosa. Maka hati-hatilah kita. Jangan pergi Mekah niat tak baik, niat nak curi barang orang ke, niat nak tengok bini orang ke, niat apa benda. No. Kita perbetulkan niat kita pergi haji kerana Allah. Perkataan yang diulang apa yang kita sebut dah. Surah Al-Hajj tadi, apabila anda meneliti dengan mendalam rukun Islam ini, anda akan mendapati bahawa setiap aspeknya menjurus ke arah penyatuan orang Islam dan menunjukkan bukti yang jelas tentangnya dengan pakaian ihram yang sama, ucapan yang sama, labbaik Allahumma labbaik. Sebab itulah ana kadang-kadang ana tegur sebahagian daripada travel yang bawa ahli-ahli taranum ni. Kita ucapan di Arafah, di Mina, di ada ya ucapan talbiyah, ucapan la ilaha illallah wa la syarikalah. Tiba-tiba dia mari ucapan yang tak ada dalam sunnah. Hasbi rabbi jallallah lah, apa benda cerita yang kau bawa ni, dari mana perkataan itu? Sahabat mana yang ajar? Tak ada pun. Jadi kita tak usahlah buat benda-benda yang pelik. Wahai para pembimbing, cari yang sahih, jangan cari yang pelik. Abu Anas kata cari yang sahih, jangan cari yang pelik. Jadi cari yang pelik banyak yang pelik atas dunia ni. Tapi kita tak nak yang pelik, kita nak yang sahih. Baik, jadi perkataan yang sama, ucapan yang sama, perbuatan yang sama, melontar, tawaf, waktu yang sama, wukuf di Arafah hari 9, tempat yang sama di bumi Arafah, arah yang sama menuju ke arah Baitullah, dan tujuan yang sama mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Semua kita nak. Mana itu penyatuan ummah. Cuma Abu Anas kata, ini sambil bergurau, kata orang sambil menyelam minum air, sambil bergurau kita kutip sikit. Yang memisahkan sebahagian daripada jemaah ni, package. Oh, ini package mahal. Duduk di Arafah di atas bukit, makan minum dengan gelas yang kaki kecil tu macam duduk kat bar. Pelayan-pelayan wanita berjambur separuh kepala tak tutup aurat. Apa haji yang kita nak? Apa package yang kau nak? Jadi kita haraplah pengendali package kerajaan Malaysia tabung haji bertegahlah dengan Tok Syekh. Aku tak nak pelayan-pelayan dalam khemah aku ni kecuali wanitanya tutup aurat. Kalau nak guna wanita lah, sepatutnya tak payahlah wanita tu buat kacau ya. Banyak lagi kan orang lelaki yang boleh kerja. Wanita kerja tempat lain lah. Wallahu a'lam. Yang kelima, faedah haji yang kelima. Ibadat haji mengajar Muslim erti kesabaran, pengorbanan dan kesyukuran. Ia adalah ibadat yang melibatkan harta dan tubuh badan. Ia memerlukan satu perjalanan dan perpisahan dengan ahli keluarga dan tanah air. Harus meninggalkan rumah dan semua rutin kesenangan. Kita duduk sini kat kereta depan tangga dah. Driver pakai, duduk Mekah berjalan kaki awak. Nak pergi cari bah 2 kilometer naik atas jambatan. Nak kata apa? Tama-tama hari Mina, hari Arafah, Masya Allah. Pergi tawaf pula dihimpit oleh orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Haji mensucikan jiwa dengan sifat daripada sifat bakhil dan tamak, lalu menjadikannya rendah diri, sabar menghadapi ujian, bertoleransi dan bersifat dengan akhlak yang mulia, hasil pergaulan dan persahabatannya dengan manusia daripada pelbagai budaya, latar belakang dan sifat. Alhamdulillah. Yang keenam, ia juga satu peluang untuk bertukar-tukar maklumat perniagaan dan pengalaman ekonomi. Dia panggil manfaat dunia. Para muslimin berkongsi pengalaman dan kepentingan dalam bidang ekonomi dan kepelbagaian pengeluaran produk melalui atau mengikut pembekalan dan permintaan dalam pasaran keuangan di negara-negara Islam. Kita boleh cari partner-partner. Orang pakai mahal-mahal, dia jumpa orang kawan mahal, duduk hotel bawah jam besar tu. Duduk hotel Darut Tauhid contohnya. Duduk di hotel apa-apa yang besar-besar tu. Di sana orang kaya-kaya, kita jumpa orang kaya juga. Kalau kita nak hotel jauh-jauh, duduk di Aziziyah dengan Mispalah tu kan. Jumpa orang Bangladesh sana. Jadi ada juga peluang perniagaan cara kecil-kecilan. Semua tempat ada. Jangan pandang hina orang. Allahu Akbar. Tidak syak lagi perhimpunan yang agung ini satu peluang untuk membincangkan kelemahan setengah negara Islam supaya negara yang lain dapat memberikan bantuan
Ini adalah salah satu daripada kepentingan haji yang disuruh oleh Allah untuk kita menyaksikannya. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah membayangkan tentang ini apabila beliau menafsirkan ayat Al-Quran ini, liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan pelbagai manfaat bagi mereka. Surah Al-Hajj ayat 28, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ialah manfaat dan kepentingan di dunia dan di akhirat. Manfaat di akhirat adalah sekredaan Allah Subhanahu wa taala, manakala manfaat di dunia adalah hayawan yang disembelih, dan kepentingan ataupun manfaat perniagaan dan perjumpaan kawan-kawan. Alhamdulillah. Yang terakhir, yang ketujuh, haji adalah perhimpunan tahunan bagi orang Islam dari seluruh dunia, bertemu antara satu sama lain dan membincangkan persoalan atau hal mereka. Ia adalah satu perhimpunan yang menyatukan mereka, di mana yang jahil mendapat manfaat daripada orang alim, yang kaya menunjukkan belas kasihan terhadap orang miskin. Ia juga mengenalkan atau mendedahkan kepada para muslimin akan kekurangan pelbagai negara muslim lain, lalu mereka berusaha menolong untuk memenuhi keperluan tersebut. Sebab itulah biasanya kerajaan Arab Saudi melalui Rabitah contohnya, pada musim haji, dia akan buat muktamar haji. Dikumpul ulama-ulama yang datang daripada seluruh dunia, berkumpul di satu tempat. Jadi waktu itu, kalau kita nak panggil mari, susah. Tapi mereka dah datang dekat Mekah, kita ambil peluang. Alhamdulillah. Maka pertukaran ilmu pengetahuan, pengalaman, nasihat, juga panduan, perbincangan, barang dagangan dan pandangan yang membina adalah sebahagian daripada manfaat haji yang banyak dan dirasai oleh jemaah haji pada zaman ini dan zaman seterusnya. Begitu banyak harta yang dibelanjakan di jalan Allah, begitu banyak pengalaman yang dimanfaatkan, begitu banyak pertemuan sampingan yang diadakan. Justru para muslimin membincangkan kepentingan hari ini dan masa depan mereka. Jika terlaksana semua yang berlaku sekarang ini dengan izin Allah, maka semua yang diharapkan dengan izin dan pertolongan Allah yang tidak terbatas, agar banyak lagi tujuan murni umat Islam akan dapat dicapai dalam waktu yang terdekat, insya-Allah. Itu jelah 7 faedah haji yang kita boleh kutip dalam kitab yang ringkas ini. Kalau tuan nak banyak, pergi cari kitab yang besar, ada lagi, banyak lagi, manafi' al-hajj dunyawi wal ukhrawi. Alhamdulillah, walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Taqabbalallahu minna hajjana wa hajjakum. Semoga Allah Ta'ala terima haji yang telah kita lakukan dan haji yang kamu akan lakukan. Allahumma ja'al hajjana hajja mabrura, wa sa'yana sa'ya mashkura, wa umratana umratan maqbulatan, wa tijaratan lan tabur, wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sambung bab kelima dalam bab jihad. Jadi ada jemaah tanya tadi bila saya sebut Abu Anas nak pergi umrah ni, insyaAllah sambut di Mekah. Jadi ada orang tanya, boleh tak tanya package? Jawabnya, kita akan pergi dengan nama dia Ummah Travel. Ummah Travel. Tengok Ummah Travel di Kuala Lumpur. Boleh je cek di situ. Dia punya di Facebook dia ada maklumat-maklumat yang kita akan pergi, insyaAllah. Jadi siapa yang susah nak dapat, boleh hantar surat ke admin kita, nombor telefon 018 9000 kali 235. Nombor telefon admin. Boleh je kita bagi flyers ataupun maklumat yang diperlukan. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat berpuasa bersama di Makkah dan juga di Madinah wala beberapa hari. Taqabbalallahu minna wa minkum hajjana wa umratana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.